Salam sejahtera. Nama saya Maria Mokhtar. 2 malam yang lepas, semasa kita terkurung di rumah kerana Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, beberapa ahli politik, menteri, timbalan menteri dan ketua JLC telah bertemu secara sulit di sebuah banglo dekat Jalan Bellamy di Kuala Lumpur. Kawasan ini berdekatan dengan Istana Negara yang lama dan penuh bangunan milik kerajaan. Adakah meeting sulit ini kena-mengena dengan pertembungan antara UMNO Baru dan Perikatan Nasional yang mungkin diadakan minggu depan? Semasa PKP, mengapa menteri dan ahli politik bebas melanggar undang-undang? Seorang wartawan dinasihatkan polis pengiring untuk keluar atau tinggalkan kawasan itu. Mengapa ya? Ini bukan kali pertama Mahidin Yassin dan kabinetnya melanggar undang-undang. Jadi saya beri 10 faktor mengapa Mahidin patut letak jawatan dan PN tidak layak jadi kerajaan. Nombor 1. Meeting ini telah melanggar SOP coronavirus. Pertemuan sulit ini termasuk menteri, timbalan menteri dan ahli parlimen yang juga ketua JLC. Mereka dipercayai ahli parlimen UMNO Baru yang tidak menyokong Zahid Hamidi iaitu Presiden UMNO Baru. Ini keadaan di Malaysia sekarang. Rakyat menderita. Ada yang bunuh diri. Ramai kelaparan. Tak ada kerja, tak ada duit, tak ada tempat tinggal dan kanak-kanak tak dapat pelajaran yang sempurna. Ahli politik dari UMNO Baru, PAS dan Bersatu risau kalau mereka tidak ada kuasa lagi, bermakna susah mereka nak cari duit rakyat, bukan nak cari, nak curi duit rakyat atau dapat kontrak kerajaan yang berjuta-juta ringgit. Jadi, mengapa polis melindungi ahli politik bertemu nak bincang masa depan mereka? Nombor 2. Sidang parlimen tidak dibenarkan. Kilang terpaksa ditutup. Jemaah di kuil, di gereja dan di masjid tidak dibenarkan. Nak melawat keluarga sakit pun tak boleh. Tetapi, meeting sulit semalam untuk menentukan masa depan ahli parlimen dan menteri dibenarkan. Mengapa? Ini yang buat rakyat marah. Menterinya dapat berkumpul dan bertemu serta melanggar peraturan SOP coronavirus tanpa akibat. Nombor 3. Apa yang dibincangkan oleh ahli parlimen, menteri, timbalan menteri dan ketua JLC dalam meeting sulit ini? Mengapa bertemu secara diam-diam tengah malam di banglo di Jalan Bellamy? Siapa menteri dan ahli politik yang hadir? Apa yang mereka tak nak orang lain dan rakyat tahu? Apa yang telah mereka rancang untuk rakyat? Adakah ini akan menjejas keselamatan negara? Nombor 4. Kerajaan Melayu ini terdiri dari ahli UMNO Baru, Bersatu dan PAS. Jadi, saya ada beberapa soalan. Yang curi duit rakyat siapa? Yang curi duit tabung haji siapa? Yang curi duit masjid siapa? Mengapa duit zakat tak sampai pada orang miskin dan ibu tunggal? Semua kecurian ini disebabkan ahli politik orang Melayu. Seperti biasa, orang lain yang dituduh, tetapi pencuri yang dari UMNO Baru dan PAS tak dituduh. Jangan lagi percaya ahli politik yang munafik dari parti-parti UMNO Baru, PAS dan Bersatu. Nombor 5. Banyak lokasi di KL dan merata negara dikena PKP. Mengapa polis benarkan pertemuan sulit ahli politik ini dan wartawan diusir keluar kawasan? Jelas sekali, polis tak menjaga undang-undang negara dengan adil. Adakah pihak polis bersubahat dengan ahli politik? Adakah
kartel polis sekarang bertindak seperti mafia dan menjaga member mereka saja. Rakyat patut buangkan kerajaan PN yang pandai buat undang-undang tapi enggan mematuhi peraturan mereka sendiri. Nombor 6. Yang penuh ironi ialah kemusnahan UMNO baru. Parti itu lingkup bukan disebabkan DAP atau orang Cina atau CIA atau Yahudi atau Amerika Syarikat atau orang Singapura atau George Soros atau orang alien. UMNO baru binasa kerana ahli politik Melayu yang gila rebut kuasa dan nak curi duit rakyat. Yang sedih ialah ahli politik Melayu yang tamak yang telah menghancurkan Malaysia. Nombor 7. Tak payah nak Sheraton move atau Bellamy move. Apa yang patut dibuat ialah kembalikan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Orang asing memerhatikan kebodohan ahli politik dan kerajaan Melayu ini. Patutlah pelabur asing melabur duit mereka di negara jiran. Nombor 8. Jelas sekali yang ahli politik Melayu tak boleh diberi kuasa ataupun duit. Bila nampak saja duit, mereka jadi gila tamak. Mereka tak minat pemerintahan yang bersih dan adil. Melayu tamak tak mementingkan kejujuran, kehormatan, menegakkan perlembagaan dan integriti. Nombor 9. Ahli politik UMNO baru, Bersatu dan PAS tak pentingkan rakyat. SOP mereka ialah hidup secara kecanduan, pengkhianatan, penipuan, pencurian dan menjadi derhaka. Tak lama lagi, Malaysia akan jadi macam negara Lebanon di mana semua pemerintah yang terpilih gagal satu demi satu kerana kesemuanya berasal dari keluarga elit politik yang sama korup dan gila kuasa. Keluarga elit politik ambil giliran untuk memerintah Malaysia dan membangkrupkan negara. Sekarang kita tahu mengapa ahli Parlimen Baling Abdul Aziz Abdul Rahim dan ahli politik Padang Rengas Nazri Aziz diberi kebenaran khas keluar negara. Aziz pergi ke Palestin, Nazri ke Paris untuk mengiringi bini mudanya. Kedua-dua ini berkait dengan rebut kuasa, kepimpinan dan huru-hara dalam UMNO baru. Nombor 10. Kalau ahli politik UMNO baru, Bersatu dan PAS asyik berpakat sesama diri dan enggan guna proses demokratik untuk memperjuangkan hak dan keadilan rakyat, tak payahlah kita guna proses undi demokrasi. Adakah itu yang anda mahu untuk masa depan negara ini? Ini pesanan saya. Kebanyakan orang Melayu terus diperdayakan oleh orang elit Melayu Putra untuk meneruskan agenda mereka. Sila bangun dari slumber ya. Sila ambil perhatian sekeliling anda. Kita ada musuh dalam selimut. Musuhnya bukan orang Cina, bukan DAP, bukan orang Kristian, orang Singapura ataupun Yahudi. Musuh kita terdiri dari pengkhianat negara, PN. Mereka adalah orang Melayu yang korup dan gila kuasa. Bila mereka bertengkar nak rebut kuasa, rakyat yang terjejas. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi.